Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam Malaysia Madani. Bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin serta limpah kurnianya pada hari ini kita dapat bertemu lagi dalam webinar pada pagi ini. Topik webinar kita pada hari ini ialah urus sisa pekerja organik dengan baik untuk kelestarian alam. Saya Syahira Barisha, moderator anda pada pagi ini. Sebelum saya memulakan acara, saya akan memperkenalkan penceramah webinar pada pagi ini iaitu yang berbahagia Profesor Madya TS Dr. Iris Azura Zakaria, Pengarah Pusat Pengurusan Tenaga dan Kampus Lestari, KOSEM. Okay. Profesor Madya TS Dr. Iris Azura Zakaria adalah merupakan pensyarah kanan Fakulti Kejuruteraan dan Teknologi Awam FKTA UNIMED dan seorang pakar dalam berpengalaman dalam pengkukusan, penguraian anaerobik, pengurusan sisa pekerja, kejuruteraan alam sekitar dan sisa organik. Sebelum kita memulakan webinar, izinkan saya mengupas secara ringkas berkenaan dengan tajuk webinar kita pada hari ini. Pengurusan sisa organik adalah bertujuan untuk memberikan maklumat, pengetahuan dan strategi kepada para peserta tentang cara-cara menguruskan sisa organik dengan berkesan. Jadi objektif webinar ini adalah untuk meningkatkan kesedaran tentang kepentingan pengurusan sisa organik dengan betul. Antara topik yang akan disentuh ialah pengenalan sisa organik, kesan terhadap alam sekitar, jenis-jenis sisa organik dan berkaitan dengan urus sisa pekerja organik. Jadi jika para peserta mempunyai apa-apa pertanyaan, boleh simpan sehingga penghujung sesi, iaitu kita ada slot untuk kita bertanyakan kepada penceramah kita berkenaan dengan tajuk webinar pada hari ini. Tanpa membuang masa, saya serahkan kepada yang berbahagia Profesor Madya TS Dr. Iris Azura Zakaria untuk teruskan sesi pada pagi ini. Dipersilakan Doktor. Okay, terima kasih Cik Moderator Syahira Badrisyah ke? Saya lupa nama Syahira, selalu panggil Syahira. Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua peserta ataupun yang menyertai pada pagi ini untuk mendengar taklimat ataupun ceramah tentang cara kaedah ataupun yang bersesuaian untuk kita menguruskan sisa organik kita, yang kita hasilkan setiap hari demi kelestarian alam sekitar. Saya share dulu slide. Okey, pada pagi ini, tajuk pada hari ini adalah urus sisa pekerja organik dengan baik untuk kelestarian alam. Jadi, seperti yang dimaklumkan oleh Cik Syahira tadi, di sini saya akan menceritakan tentang apa dia sisa pekerja, apa dia sisa organik, dan kita akan melihat statistik penghasilan sisa organik yang ada, kategori-kategori sisa pepejal dan juga organik, teknik yang boleh kita gunakan untuk menguruskan sisa pepejal organik ini serta kebaikannya dan kesimpulanlah yang terakhir. Okey. Yang pertama adalah apa itu sisa pepejal?
semua sedia maklumlah sisa pepejal ni ialah merupakan hasil buangan daripada aktiviti sosioekonomi manusia, yang mana ia mempunyai sifat kotor ataupun yang dianggap tidak berguna lah. Dan pengurusan sisa pepejalnya adalah yang merupakan antara masalah utama yang dihadapi oleh kebanyakan bandar di negara yang membangun. Dan setiap tahun dianggarkan sebanyak 11.2 bilion tan sisa pepejal dikumpulkan di seluruh dunia. Dan perebutan bahan organik sisa pepejal menyumbang kira-kira 5% daripada pelepasan gas rumah hijau global. Jadi setiap tahun tu dianggarkan 11.2 lah tan sisa pepejal dikumpulkan. Jadi sisa utama yang dibuang adalah makanan. Dalam bentuk yang paling biasa ia menyumbang hampir 50% daripada sisa perbandaran, sisa pepejal perbandaran dunia. Dan berjuta-juta tanah sisa makanan yang dibazirkan setiap tahun, terutamanya seperti buah-buahan dan juga sayur-sayuran lah. Dan di Amerika Syarikat, ia merupakan pengeluar utama sisa makanan yang mana ia menjana hampir 100 juta tan metrik sisa makanan setiap tahun dunia. Jadi sisa pepejal organik ni iaitu sisa makanan juga termasuk dalam kategori sisa pepejal organik yang mana ia mudah terbakar dan bila ia dikeringkan walaupun ia dalam keadaan yang lembap. Dan sisa pepejal organik ni selalunya yang boleh dimakan lah oleh binatang, iaitu seperti buah-buahan, sayur-sayuran dan juga sisa makanan. Yang tidak boleh dimakan ni adalah seperti sisa kertas dan sisa kebun. Ini adalah berita yang terkini lah daripada FMT yang mana daripada titah agung kita pada dari 22 Mac lah 2023. Memang sangat terkini lah berita ni yang mana Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah bertitah sisa makanan daripada berbuka puasa merupakan penyumbang besar pembaziran makanan pada bulan Ramadan. Ini sebenarnya yang ingin saya sentuhlah dalam siri webinar pada kali ini. Baginda juga bertitah bahawa usah sia-siakan pahala puasa kita dengan membazir makanan kepada seluruh umat Islam. Jadi hari ini adalah hari ke-8 Ramadan dan kita berpuasa dan insya-Allah masih awal dan kita masih boleh buat yang terbaiklah sepanjang Ramadan ini untuk sama-sama kita menguruskan sisa makanan kita. Sama ada dengan cara penyimpanan yang baik ataupun bersedekah tanpa melakukan sebarang pembaziran lah insya-Allah. Dan pada berita yang dimaklumkan ini, berita ini juga dimaklumkan pada tahun ini SW Corp memaklumkan bahawa lebih 75,000 tan metrik makanan mungkin dibazirkan sepanjang Ramadan ini. Dan ia dijangkakan meningkat kira-kira lebih kurang 19,000 tan metrik sehari berbanding keadaan biasa sebanyak 17,000 tan metrik sehari. Sisa makanan yang mungkin dibazirkan. Saya teruskan dengan statistik. Kalau kita tengok daripada sisa makanan global, masalah yang ia berpunca daripada kos lah, kos kewangan, daripada etika dan juga alam sekitar, dan puncanya adalah dari pengguna sendiri, peniaga yang terlalu memilih tentang pengurusan ataupun sisa makanan yang dibuang tersebut. Dan dianggarkan dalam di global di dunia ni dianggarkan 1.3 bilion tan lah makanan yang dibazirkan di seluruh dunia setiap tahun. Ia adalah 1/3 daripada semua makanan yang dihasilkan
untuk kegunaan manusia. Ini adalah sumber ni didapati daripada Pertubuhan Makanan dan Pertanian FAO PBB. Okay. Jadi jumlah makanan yang dihilangkan ataupun kita panggil food loss ataupun dibazirkan, food waste, menelan kos lebih kurang 2.6 trilion USD setiap tahun, dan ia adalah lebih daripada cukup untuk memberi makan kepada lebih kurang 815 juta orang yang kelaparan di dunia. Itu lebih kurang 4 kali ganda lah penduduk. Okay. Bila kita sebut sisa makanan dan juga kehilangan makanan ataupun food loss, ia adalah istilah yang selalu digunakan, tetapi bermaksud yang samalah, yang mana kehilangan makanan tu, food loss tu adalah biasanya merujuk kepada makanan yang hilang pada peringkat awal pengeluaran, contohnya dari segi penuaian, penyimpanan dan juga pengangkutan. Dan kadang-kala petani akan membuat pengkelasan untuk memilih kualiti makanan yang akan dipasarkan. Sisa makanan pula selalu merujuk kepada barangan ataupun makanan yang masih lagi boleh dimakan oleh pengguna tetapi dibuang. Sama ada kita buang tu disebabkan oleh berlebihan lah. Dan juga ada yang dibuang tu disebabkan oleh hampir tamat tarikh luput. Jadi bagi merealisasikan Matlamat Pembangunan Sejahtera ini, SDG, jadi kita perlu memastikan pengeluaran dan juga penggunaan sumber alam secara bertanggungjawab lah, bagi menggalakkan kecekapan dan juga mewujudkan infrastruktur yang mampan, dan bagi menjamin kualiti hidup yang lebih baik. So di sini saya tunjukkan komposisi sisa di Malaysia, sisa pepejal di Malaysia. Kalau kita lihat di sini, yang paling tinggi adalah sisa makanan, iaitu sebanyak 44.5% berbanding daripada plastik sebanyak 13.2%. Lampin pakai buang sebanyak 12.1%, kertas sebanyak 8.5%, dan juga sisa kebun ataupun sisa taman adalah 5.8%. Dan dianggarkan daripada komposisi tersebut, ia adalah datang daripada kejap saya nak pakai pointer. Ia adalah didapati daripada rumah, iaitu sebanyak 41%. Daripada restoran sebanyak 25%, daripada pasar sebanyak 26%, dan daripada hotel adalah 8%. Ini adalah sisa organik yang dihasilkan, ataupun sisa domestik ni. Dan dianggarkan dalam sehari daripada sisa makanan tersebut, lebih kurang 270 gram makanan dibuang oleh individu, yang mana ia terdiri daripada daripada sisa makanan tu. Kebanyakannya adalah 40% tu adalah daripada nasi, 15% adalah daripada lauk. Lauk ni mungkin lauk yang dah basi lah, yang dibuang tersebut. 12.1 adalah daripada sayur-sayuran, 7.2 daripada roti, dan juga 2.7% daripada kuih dan manisan. Daripada kajian ini, 48 daripada 100 rakyat Malaysia saja yang membuat perancangan sebelum pembelian. Yang lainnya kebanyakannya kita akan melihat mengikut kita rasa nak belilah tanpa kita melihat keperluan makanan itu dalam keluarga kita. Adakah berlebihan ataupun tidak.
Okey, ini secara general lah keseluruhannya di Malaysia ini, okey, sisa domestik, okey, sisa domestik ni sisa organik tadi, okey, yang termasuk sisa organik adalah sebanyak 38,000 tan dibuang sehari, okey, dan 17,000 tan adalah daripada sisa makanan. Okay, daripada 17,000 tan ini, okay, 4,000 tan adalah yang boleh dielakkan, maksudnya makanan tu masih boleh dimakan, dan 12,920 tan adalah yang tidak dapat dielakkan. Okay, maksudnya yang ni contohnya makanan yang tak boleh dimakan lagi lah, dan ataupun dari segi penyediaan makanan, contohnya kulit buah, kulit bawang dan juga kulit telur dan sebagainya. Okay, dan daripada 4,000 tan ini yang masih boleh dimakan ini sebenarnya boleh diberikan kepada 3 million penduduk lah, okay, yang mana daripada sisa makanan yang 17,000 ini ia dapat ia lebih kurang saiz 7 Olimpik kolam renang. Okay. Okey, memandangkan kita pun dalam bulan puasa, jadi ini adalah info daripada SW Corp yang mana daripada sebanyak 4,000 tan tadi, sisa makanan yang dibazirkan tu, jumlah ini bersamaan dengan kira-kira 51 juta biji kuih tepung per liter yang dibazirkan setiap hari. Yang mana berat sebiji kuih tepung per liter ni adalah 80 gram. Kita masih pagi tapi tak apa. Tak ada rasa lapar lagi. Alright, so daripada ni, inilah yang dimasukkan yang tadi. Makanan yang boleh dimakan lagi ataupun yang tidak boleh boleh dielakkan ataupun yang tidak boleh dielakkan. So 40% tadi itulah yang terdiri daripada kulit buah, dan juga tulang ikan ataupun ayam. 60% tadi yang kata sisa makanan yang boleh dimakan ni, yang tidak disentuh lagi. Dan juga ini sebenarnya yang kita cuba buat sesuatu lah, supaya tidak dibuang ke tapak perubahan sampah. Ini antara juga statistik lah yang berkaitan dengan sisa makanan yang dibuang di Malaysia. Dan daripada ini juga kita dapat lihat di mana kesan daripada pembuangan sisa makanan ke tapak perusahaan sampah akan meningkatkan pemanasan bumi lah. Ini antara awareness lah ataupun kempen yang dibuat oleh SW Corp, yang mana pembaziran makanan tu adalah sama seperti pembaziran wang. Semakin kurang pembaziran makanan, semakin kurang pembaziran wang. Ini adalah kesan sisa makanan yang dibuang di tapak perpisahan sampah, yang mana ia menghasilkan gas metana ataupun gas rumah hijau yang memberi kepada pemanasan bumi. Yang menyebabkan pemanasan bumi, yang mana ia lebih 34 kali ganda lebih tinggi berbanding karbon dioksida. Ini puncanya kalau kita buang sisa makanan kita ataupun sisa organik kita tu di tapak pelubusan sampah. Selain daripada memberi kepada kesan pemanasan global, ia juga memberi kesan kepada air bawah tanah dan juga sungai lah. Pencemaran air bawah tanah daripada licin. Licin ni yang dihasilkan daripada tapak pelubusan sampah tadi. Ataupun licin dalam bahasa Melayunya kita panggil larut lesap. Ini kajian ataupun tinjauan kesedaran dan tingkah laku masyarakat terhadap amalan menghargai makanan elak pembaziran yang dibuat oleh SW Corp.
kajian ini dibuat setiap tahun sepanjang bulan Ramadan. Okey, kalau ini adalah bermula pada 12 April sehingga 2 Mei. Okey, itu adalah tempoh bulan puasa lah pada tahun 2021 yang mana melibatkan responden yang lebih kurang 2,000 lah, 2,000 orang responden. Okey, daripada laporan ini, okey, kajian yang dibuat ini dia terdiri, responden adalah terdiri dalam lingkungan umur 31 hingga 40 tahun lah. Okey, dan jumlah isi rumah kebanyakannya adalah sebanyak ada 6 hingga 7 lah, okey, orang dalam satu isi rumah tu. Okey. Okey, dan dari segi kajian yang dibuat, dia melihat kepada kesedaran tentang kesedaran dan juga amalan pengurusan sisa makanan dari segi kaedah perancangan kita, penyimpanan dan juga penggunaan. Okey, daripada segi kesedaran, okey, jumlah responden didapati melebihi 90% lah kesedaran tentang menghargai makanan ni. Dan kalau kita tengok, okey, dalam amalan pengurusan, okey, kesedaran pengurusan makanan, 65% yang merancang, hanya 65% yang merancang pembelian dan juga dengan menyediakan senarai pembelian makanan. Okey, apa yang ingin dibelilah, okey, barangan dapur yang ingin dibeli. Dan juga di sini juga 70 yang tinggi, saya tengok yang tinggi ni 73.8% berusaha untuk tidak membazir. Okey, berusaha untuk tidak membazir dia ada pelbagai cara lah bagaimana yang dia lakukan. Okey, sama ada menyimpan secara baiklah di dalam peti sejuk dan sebagainya. Okey, daripada infografik ini juga, okay, kat sinilah boleh kita lihat yang mana memang sisa makanan yang dibazirkan tu adalah daripada nasi lah yang paling tinggi, okay, dan juga lauk pauk. Okey, puncanya, okay, punca bahan makanan ini dibazirkan 58.7% adalah kerana makanan itu telah rosak ataupun basi. Okay. Dan 19% adalah daripada kuantiti makanan yang berlebihan, yang banyak. Dan juga 14% adalah barang makanan yang telah tamat tempoh. Okay, maksudnya kita dah simpan lama lah di rumah. Dan 7.1% tu tidak memenuhi selera. Maksudnya kita beli di bazar Ramadan, kita rasa benda tu macam sedap, tapi tak sedap. Okay. Right. So, soalan yang ditanyakan lagi, adakah berlaku peningkatan jumlah sisa makanan pada semasa musim perayaan? Iyalah, memang kat sini dia kata responden kata tidak. Okay, peningkatan jumlah makanan tu adalah tidak. Tapi kalau ikutkan iyalah, okay, kalau sebabnya yang dijangkakan pun di bulan Ramadan pun sebanyak 19,000 tan yang akan dihasilkan. Okay. Okey, saya boleh imbau balik kenangan kita pada waktu PKP, okey, zaman COVID dulu, iaitu kalau masih ingat pada tempoh 18 Mac 2020 hingga 12 Mei 2020 tu adalah kita dalam tempoh untuk permulaan puasa lah ya pada tempoh tu. Okey, yang mana daripada tempoh tersebut, daripada impact daripada PKP tu, okey, terdapat pengurangan, okey, dari segi sisa makanan. Okey, kerana apa? Sebab tiada bazar Ramadan yang mana semua orang duduk di rumah, masak sendiri di rumah dan juga tempah online sahaja. Okey. So dia berkurang sebanyak 41% pada waktu tersebut. Okey, tetapi kini keadaan kembali normal. Jadi ia kembali seperti di sebelah kiri ni baliklah. Okey. Yang mana 1,000 ini kajiannya ni yang menyatakan 1,000 lori tanah yang digunakan untuk mengutip sisa makanan sepanjang bulan puasa.
Okay, so ada baiknya jugalah ada hikmahnya lah pada tempoh waktu tersebut kita dapat mengurangkan sisa makanan yang dibuang di perusahaan sampah, tempat perusahaan sampah. Okay, itu tentang statistik tentang sisa makanan yang dihasilkan. Okay, so kita pergi ke kategori sisa. Okay, yang mana sisa makanan itu tadi, okay, sebab kategori sisa ni ada banyak, okay, dan sisa makanan adalah terletak di dalam sisa baki. Okay, kenapa ia dikelaskan macam ni? Okay, sebabnya pada 1 September 2015, okay, SW telah ataupun KPKT telah menguatkuasakan ataupun melancarkan kaedah ataupun pengasingan sisa pepejal di punca. Jadi ini adalah kaedah ataupun pemakluman yang ingin dimaklumkan kepada pengguna. Okey, kategori-kategori sisa yang mana yang boleh dibuang ke tapak perusahaan sampah, yang mana sisa yang boleh dikita semula, okey, ataupun sisa yang boleh dijadikan kompos dan sebagainya lah. Okey. Kalau di sini kita lihat, okey, sisa baki ni, okey, yang mana yang kita selalu buang lah ke dalam tong sampah. Okay, terdiri daripada sisa dapur, sisa makanan, bahan-bahan kotoran ataupun lampin pakai buang. Okay, ini adalah sisa baki. Dan sisa dapur dan sisa makanan ni juga yang selalu dibuang ke tapak perusahaan sampah. Okay. Okey, ini yang saya dah terangkan tadi lah, sisa makanan yang boleh dielakkan dan juga yang tidak boleh dielakkan. Okay, yang keduanya adalah kertas. Yang mana ini adalah jenis sisa kita semula yang perlu diasingkan. Okay. Sambil-sambil saya cerita pasal sisa organik ni. Okay. Kertas adalah salah satu sisa organik lah. Okay. Sisa organik. Tapi sisa organik yang ini kita boleh semula. Yang mana ia terdiri daripada resit, kertas, majalah, kotak minuman, surat khabar dan juga cardboard. Okay. Kalau contohnya kertas yang tercemar tetapi ia kategori kertas lah, bukan ada lapisan plastik pada pembungkus makanan tu, yang tu kita boleh buat pengkomposan. Okay, itu kita akan tengok kejap lagi. Okay, so sisa yang ni kita akan letakkan di tepi tong sampah, yang mana ia akan dikutip sekali seminggu. Yang tadi sisa makanan kita selalunya akan dikutip 2 kali seminggu. Okay. Okay, sama juga plastik. Okay, untuk plastik ni pun akan dikumpulkan, okay, di tepi tong sampah. Dan plastik ni pun terdapat ada 5 kategori lah. Okay, beg plastik, baldi plastik, botol sabun, botol pelembut pakaian dan juga botol minuman. Dan setiap kategori plastik ni, okay, botol sabun, okay, botol pelembut pakaian ataupun botol minuman ni yang mempunyai harga. Okay, di pasaran. Maksudnya kalau kita hantar ke tempat kita semula, okay, so di Perlis ni kita ada 2 lah pusat untuk yang berdaftar dengan idaman ni ada 2. Jadi kita boleh hantarlah ke tempat tersebut, DTR tu, drive-thru recycling center tu. Okay, yang mana kita akan dapatlah bayaran, okay, daripada jualan kita kepada tempat tersebut. Okay, macam beg plastik ni memang tak ada harga lah. Okay, tak boleh dijual pun. Okay. Okay, lain-lain sisa adalah seperti tin, okay, aluminium, fabrik, okay, kasut, kaca, sisa elektronik dan juga sisa berbahaya. Ini kategori sisa-sisa yang lain. Okay. Okay, sisa pukal ataupun sisa kebun ni juga akan dikutip sekali dengan sisa kita semula, seminggu sekali tadi. Okay. So yang ni pun memang akan dibuang di tapak perusahaan sampah. Okay, contohnya macam ni. Okay, kebanyakannya akan dibuang di sana lah. Okay, jadi untuk kategori sisa kita dah kenal dah. Okay, apa dia sisa organik dan juga sisa tak organik.
Okey, tak organik tu seperti plastik, aluminium, okey, kaca, okey, yang tu sisa tidak organik. So apa teknik yang boleh digunakan dalam menguruskan sisa organik kita? Okey. Jadi kita kena faham dulu. Okey, dalam untuk merawat sisa kita ni, okey, kita dah tahu tadi 100% adalah sisa ni, okey, adalah daripada isi rumah. Yang mana kita ingin mengalihkanlah sisa yang di rumah ini, okey, untuk rawatan setempat. Okey, maksudnya kita nak alihkan daripada dibuang di tapak perusahaan sampah. Dan disasarkan sebanyak 45% okey, sisa organik untuk diasingkan dan hanya 5% sahaja yang akan dilupuskan di tapak lupusan sampah bagi tujuan mengurangkan tekanan di tapak pelupusan sampah. Okey, sebab kita tapak pelupusan sampah yang ada di Malaysia ni pun agak terhad dan ada juga yang membuat tapak pelupusan secara haram. Okey. Di Perlis saja pun hanya ada satu lah, iaitu di Rimba Emas. Okay, tapak perusahaan Rimba Emas di kawasan Juping. Okay, itu satu-satunya yang ada. Yang di Padang Sidi telah ditutup lah dekat situ. Okay. Okey, ini adalah teknologi yang sedia ada yang digunakan bagaimana untuk menguruskan sisa organik ni ataupun sisa makanan lah. Okey, sama ada menggunakan kaedah pencerna anaerobik iaitu menggunakan anaerobic digester. Yang mana ia satu proses yang melibatkan biologi organik bahan tanpa oksigen. Okey, dia tanpa oksigen, dia letakkan dalam satu digester ni. Okey, dan akan menghasilkan biogas yang mengandungi metana dan juga karbon dioksida ni dan boleh digunakan sebagai bahan api untuk menjana tenaga ataupun menjadikan gas memasak. Okay. Yang ini contoh yang ada adalah yang paling dekat dengan kita lah di utara ni adalah di Taman Tunku Sarinah, iaitu di Jitra. Kepada dia ada satu pusat teknologi inilah, pusat pengurusan sisa organik yang di situ. Okey. Kalau siapa yang ada duduk di Taman Tunku Sarinah, dia tahulah, okey, dia ada di situ pusat pengurusan sisa organik dan juga dia ada buat daripada situ juga dia ada buat juga kompos lah daripada sisa kebun yang ada di situ. Okey. Yang kedua, rawatan menggunakan kaedah terma ataupun incinerator. Okey, itu kaedah pembakaran yang melibatkan pembakaran bahan dan juga bahan organik lah. Okey. Dan ia akan menukarkan sisa tadi menjadi abu, okey, menjadi gas, zarah dan juga haba dan juga akan digunakan untuk menjana elektrik, okey, ataupun wap tadi. Tapi incinerator ni adalah penggunaannya adalah terhadlah, contohnya di pulau. Okey, dia ada di pulau dan juga di kawasan tanah tinggi. Okey, yang mana susah ataupun yang tak ada tapak perusahaan sampah lah. Okey, dan incinerator ni kosnya adalah tinggilah untuk kita adakan di satu-satu tempat lah. Okey. Okey, ini teknologi yang sedia ada yang kita yang selalu digunakan lah, okey, secara umum. Okey, so apa yang kita sebagai pengguna yang kita boleh buat, okey, kita boleh elakkan lah, okey, pembaziran makanan ni daripada untuk pembuangan ke dalam tong sampah. Okey, antaranya adalah kita beli secara bijak lah. Okey, kita buat senarai dulu sebelum membeli makanan. Yang keduanya, kita amalkan FIFO ataupun FIFO ni, first in, first out. Yang mana kita susun makanan kita dengan teratur dan kita akan makan makanan yang telah dibuka dahulu. Okey. Yang ketiga, kita boleh amalkan sedekah. Okey. Kalau kata ada banyak makanan, tapi makanan lah. Okay. Ya, Encik Syukri, ada nak tanya soalan? Ke tertekan?
Okey, tak apa, saya teruskan. Okey, selain pada tu, kita kena pastilah makanan yang sering dibazirkan. Kita kurangkan membeli makanan-makanan yang sering dibazirkan tu. Okey, kita jangan beli dah lah kalau kata kita rasa kita tak mampu pun nak makan. Contohnya kuih. Kita nampak semua kuih sedap kan. So kita kurangkanlah kita beli kuih tersebut. Okey. Kita kena pandai juga memanipulasikan resepi. Contohnya kita ada makanan yang banyak, kita olah kepada resepi lain pula. Okey. Ini salah satu kaedah lah yang boleh kita buat. Dan yang lain kita kena tahulah cara ataupun kaedah membungkus makanan supaya masih kekal nutrien yang ada dalam makanan tersebut, dan juga kita boleh jerukkan buah ataupun sayuran kalau kita nak simpan dalam keadaan yang lebih lama. Okey. Ini antara yang boleh kita buat lah sebelum kita yang tak boleh nak buat apa tu nanti kita akan saya akan bagi tahulah apa yang boleh kita buat. Okey. Ini antara sayur-sayuran yang boleh kita simpan lah ataupun tanam semula. Akar dia tu kita boleh tanam semula untuk kita hasilkan kita kata dapat balik lah sayuran tersebut. Contohnya macam bawang, serai, sawi, kunyit, halia, lengkuas dan juga kangkung. Contohnya kalau kat sebelah ni, kalau macam daun pandan ke ataupun bunga kantan, daun sup, daun kari ni ada yang dibekukan lah. Dan digunakan. Dan kita akan ambil sajalah sebahagian sekiranya ingin digunakan. Ini antara tips lah untuk kita elakkan pembaziran makanan. Bagi sisa makanan yang kita tak boleh buat apa dah. Maksudnya daripada kulit buah tadi, kulit telur, kulit bawang, ataupun ada juga sayuran yang tadi yang macam dah tak berapa elok kan, ataupun daripada nasi tadi, tulang ikan tu kita tak ni lah, kita tak kumpus lah selalunya. Kita akan buat kaedah pengkomposan. So yang ni kaedah yang boleh kita buat lah di rumah. Kaedah kompos. So apa dia itu kompos? Kompos adalah satu proses perebutan ataupun penguraian bahan organik, sisa makanan, sisa kebun, sisa pekarangan rumah yang terurai akan menjadi humus, iaitu seperti tanah. Jadi bahan organik yang terurai ni selalunya adalah diproses oleh bakteria lah, yang menguraikan kesemua sisa organik ni, dan ia akan menghasilkan humus yang stabil dan mempunyai nilai. Nilai itu maksudnya kita jadikan dia baja lah. Dan ia juga ada menghasilkan juga air, karbon dioksida dan haba. Proses kompos ni selalunya ia adalah satu proses yang panas lah. Ia boleh mencapai suhu sehingga 60 darjah Celsius selama beberapa hari sehingga dia matang. Dan semua selalunya bila suhu ni dah mencapai suhu tinggi, semua telur dan lava yang ada dalam proses penguraian sisa tadi tu semuanya akan dapat dimusnahkan. Dan kompos ini juga ataupun kita panggil baja organik lah kompos ni, ia kaya dengan fosfat dan nitrat yang baik untuk penanaman dan juga tanah. Jadi kita boleh tengok kat sini apakah jenis bahan-bahan yang boleh kita komposkan. Ia terdiri daripada sisa makanan, sisa kebun dan juga kertas yang tidak diketas semula tadi. Contohnya macam paper cup ke ataupun kulit telur, tempat letak telur tu, dan juga tea bag. Tea bag pun boleh diletakkan. Kopi, ground coffee kita yang dah guna tu, kita boleh komposkan. Jadi untuk
kompos ni dia ada dua lah jenis. Kita perlukan bahan perang, brown, dan juga bahan hijau. Yang mana bahan perang ni terdiri daripada kertas tadi, daun-daun kering, paper bag ke, ataupun yard, sisa yard waste tadi tu, ranting-ranting pokok tadi. Okay, kalau kata dari segi hijau, green ni adalah daripada sisa makanan tadilah. Okay, kulit telur, rumput, rumput yang basah tu lah. Okay, bukan rumput yang kering. Kalau rumput yang kering tu kita akan kategorikan dia di bawah kategori brown ni tadi. Okay, tea bag tadi, so kita masukkan, kita letakkan di bawah kategori green, hijau. So kedua-dua bahan ni diperlukan untuk kita menghasilkan kompos. Okay. Jadi yang boleh dikomposkan tu tadi tu, 3 bahan tadi tu, dia kita sama ada teknik dia menggunakan kompos secara takakura ke, secara kompos bokashi ke, ataupun kita menggunakan mesin kompos. Okay. Mesin kompos ni selalunya ada di kawasan ataupun di tempat-tempat komersial, di kafe ke, ataupun di institusi. Di Unimap ada satu. Tapi yang ni kita punya dalam kapasiti yang kecil lah. Dalam 15 kilo sisa yang boleh dikumpulkan. Yang mesin kompos yang ada di Unimap ni dia diletakkan di Kosem lah. So daripada teknik-teknik ni tadi, rawatan-rawatan yang kita boleh buat ni ada yang mengambil masa 24 jam boleh jadi dah. Dah kaedah dua ni, teknik takakura dan juga bokashi ni mengambil masa dalam tempoh sebulan hingga 2 bulan. Untuk kita dapatkan hasil baja kompos. Yang mana kita boleh gunakan pula di tanaman kita. Pokok-pokok bunga dan juga tanaman-tanaman sayuran lah. Ini antara teknik kompos lah yang boleh kita buat. Saya tunjukkan ini adalah teknik yang sesuai dan juga yang boleh kita buat di rumah. Untuk beli mesin kompos memang boleh tapi kos dia tinggi lah. Yang ada di pasaran untuk kegunaan di rumah tu saya tengok harga dia dalam Shopee lah, Shopee Lazada dalam 2 hingga 5,000 lah. Itu pun kapasiti dia kecil saja. Itu ikut kemampuan masing-masing. Tapi ini adalah kaedah yang paling mudah, murah, yang boleh kita buat sendiri. Yang pertamanya adalah sistem kompos mudah. Maksudnya kita masukkan semua sisa kita secara berselang-seli dengan sisa tanaman yang ada. Ini contoh bekas kompos yang ada di rumah saya. Ini di depan rumah lah saya letak. Kita menggunakan bekas biru ni sahaja. Yang saya beli ni recycle lah, bekas yang biru recycle ni. Dan yang ni volume dia dalam 200 liter lah kurang. Yang keduanya adalah teknik takakura. Yang ni kita ada menggunakan EM sebagai dia punya bakteria untuk mempercepatkan proses kompos tu. Ini adalah kaedah bokashi. Kaedah bokashi ni juga menggunakan enzim juga, tetapi enzim ni adalah berbentuk serbuk yang dimasukkan setiap hari. Bila kita masukkan sisa makanan, kita masukkan serbuk ataupun bokashi bran ni ke dalam bekas sisa ni. Dan yang kaedah yang terakhir dan yang mudah, yang kalau kata kita ada kawasan yang lapang, kita boleh menggunakan kaedah tanam dan timbus ni. Yang mana kita korek kita punya kawasan, buat satu kawasan tanah, yang kita korek tu, kita letakkan sisa makanan kita dalam tu dan kita tutup balik dengan tanah. Ataupun salah satu cara lagi menggunakan kaedah tanam ni, kalau kata ada pokok buah-buahan, buat satu lubang di tepi batang pokok tersebut. Menggunakan, kita boleh guna corong ataupun batang paip yang besar sikit tu, letak saja, buat saja lubang yang agak dalam dan kita boleh masukkan sisa makanan kita ke dalam tu sebenarnya.
Itu antara kaedah tanam lah. Okay. Okay. Sistem kompos mudah ni, okay, dia menggunakan tong kompos, okay, tong drum yang biru ni. Okay, yang ni lah yang sesuai digunakan. Lagi satu dia tahan lasak lah, okay, tahan panas. Dan juga kita mudah untuk alihkan dia lah, okay. Dan dia tidak memerlukan kawasan yang besar pun, melainkan dia perlu letak di luar, okay. Yang mana sama juga yang saya masukkan tadi, kita menggunakan sumber hijau dan sumber perang, dan kita ada letak tanah juga dalam bekas kita ni. Okey, jadi kita akan buat kaedah ni secara berselang-seli. Maksudnya yang pertama ni kita isi dulu permukaan paling bawah tu dengan tanah. Okey, dan kemudian kita letak lapisan pertama dia dengan sumber perang, iaitu daun kering. Okey, kalau kata siapa ada bendang, dia ada sekam padi, kita gunakanlah sekam padi. Okey, kita masukkan. Lebih kurang 2 jengkal lah. Okey. Kita masukkan sumber perang tadi, daun kering ke, serbuk kayu ke, jerami padi ke, okey. Dan selepas pada tu kita letaklah sisa makanan kita, sumber hijau kita tadi tu ke dalam tong kita. Okey, dan kita tutup balik dengan daun ke. Okey, kita tutup balik dengan daun. Untuk tujuannya adalah untuk mengelakkan daripada lalat ataupun serangga yang lain datang lah. Okey. Dan kita tabur sedikit balik tanah dekat atas ni, dekat atas sisa yang kita dah kumpulkan tadi tu. Okay. Dan kita ulang proses ni sehingga penuh lah. Tapi sepanjang tempoh saya dah ada benda ni dah lebih 3 tahun di rumah. Okay. Tak pernah penuh lah walaupun kita bubuh setiap hari sisa makanan. Okay. Sebabnya setiap kali kita letak, dia akan berlaku proses penguraian di bawah tu dan dia akan mengurangkan sisa kita tu, dan hasil tu tadi, okay, kita akan ambil di bawah. Okay, hasil baja kompos kita tu. So kita boleh gunakan lah. Okay, nak guna ni kita tak boleh guna directly guna dia, sebabnya dia dalam keadaan yang keadaan yang lembap lagi. Jadi kita keringkan sedikit lah ataupun kita tapis. Dan sebabnya sisa makanan ataupun baja yang kita hasilkan ni dia tak dapat menguraikan, contohnya macam tulang ayam yang keras, okay, ataupun ada biji buah yang keras macam biji mangga ke, benda-benda tu takkan terurai. Okay, jadi kita boleh tapis. Okay, kita asingkan dululah sebelum kita gunakan ke atas tanaman kita. Okay, bahan yang tak boleh dimasukkan adalah plastik, kaca, okay, ataupun yang tak boleh mereput lah, straw. Benda-benda tu kita elakkanlah untuk masukkan ke dalam bekas kompos. Okay, ini kaedah yang paling mudah yang boleh kita buat. Okay, yang kedua, okay, dia agak, dia tak susah sebenarnya, tapi permulaan dia mengambil masa sikit lah. Okay. Kita sebab dalam tempoh 2 minggu tu kita kena buat preparation sikit. Iaitu kita perlu menyediakan larutan penapaian. Larutan penapaian ni adalah larutan EM lah, ataupun efektif mikrob. Yang kita nak kena ada mikrob untuk menghidupkan ataupun menjadi kita punya pekerja lah. Maksudnya kompos ni akan bekerja dengan bakteria ni tadi. Okay. Okay, jadi untuk menghasilkan larutan EM ni sebenarnya banyak kaedah yang boleh digunakan. Okay, ada yang menggunakan tempe, ada yang menggunakan yogurt, ada yang menggunakan susu, roti. Okay, tapi untuk kaedah ini kita menggunakan tempe dan juga gula merah. Okay, macam ni contohnya untuk satu keping tempe, dia akan diletakkan di dalam 3 liter air bersama dengan 250 gram gula merah, dan dia akan diperam selama seminggu. Okay. Dan selepas seminggu ni nanti, dia akan dicampurkan, EM ni nanti akan dicampurkan untuk menjadi medium penguraian. Media penguraian ni adalah terdiri daripada tanah,
dan juga sekam padi. Kalau tak ada sekam padi, kita pakai hampas kelapa. Kalau tak ada hampas kelapa, kita boleh pakai daun kering. Okey. Dan juga ataupun habuk kayu. Okay. Sebab kita nak buat dia punya medium dia. Okay, medium penguraian dia. So kita campurkan dia EM dan juga bahan-bahan tadi ni. Kita biar lagi seminggu. Okay, kita biar lagi seminggu. Maksudnya sama ada kita letak terus dalam bakul ataupun kita letak dalam kotak asing. Kalau macam saya buat, saya akan letak terus dalam bakul kompos yang kita dah sediakan. Kita letak dalam tu dan kita tutup lah. Okay, penyediaan bakul tu tadi. Okay, sama ada kita pakai bakul plastik macam ni. Okay, ataupun kita pakai bakul ataupun bakul berongga macam ni, tapi kita kena alaskan dia dengan kapet. Okay, kita tak boleh alas dengan kotak sebab kotak mudah hancur. Kapet ni keras lah, okay, dan tahan lama. Okay, jadi masukkan tadi medium penguraian tu tadi di dalam bekas ni, bakul ni tadi, dan kita tutup, biarkan selama seminggu. Okay, biarkan selama seminggu dan kita buka dan kita akan dapati ada kulat putih ni di atas kita punya bakul kompos dia. Okay, maksudnya kalau dah ada kulat-kulat putih ni, maksudnya kita punya media penguraian kita ni dah jadilah. Dah jadi, dia ada bakteria baik dah dalam ni. So pada saat ini, okay, maksudnya dah selepas seminggu tadi tu, kita boleh masukkan dah sisa makanan. Okay, sisa makanan ke dalam bakul kita ni. Okay, masukkan sisa makanan ke dalam ni. Okay, sisa makanan tadi itulah yang kita buat ataupun daripada kulit telur, nasi dan sebagainya tu, tapi pastikan kita bilas dahulu sisa makanan kita. Okay, buang segala minyak. Okay, sebab bakteria yang ada dalam ni agak sensitif dengan minyak. Okay, jadi kita bilas dululah. Okay, sisa-sisa makanan kita tu. Okay, masukkan dalam ni setiap hari. Misalnya kita gaul je lah, gaul, tutup setiap hari dan kalau kata penuh, kita bawa keluar separuh, letak dalam bekas yang lain. Okay, dan kita tinggalkan separuh di dalam bakul ni, teruskan proses yang sama setiap hari. Okay, tapi prosesnya kena, setiap kali kita masuk, kita kena gaul. Setiap kali kita masuk, kita kena gaul. Macam ni tadi, macam ni tadi, kita masuk, kita tak perlu gaul. Kita letak saja. Okay, yang ni kita kena gaulkan dia. Okay, dan dia mengambil masa sebulan jugalah, 1 hingga 2 bulan. Mengikut kekerapan kita menjalankan proses ni. Okay, dan dalam proses kompos ni, kita nak tahu jadi ke tak, kita boleh rasa haba dia. Okay, panas pada kita punya bekas kompos tu. Okay, kalau panas tu maksudnya bakteria dalam tu tengah aktif bekerja lah. Okay, dan hiduplah kita punya ni. Dan dapat dihasilkan lah sebab baja yang dihasilkan tu nanti akan berwarna gelap. Okay, hitam. Okay, so selepas pada tu barulah kita boleh guna kat atas tanaman. Okay, ini kaedah takakura. Okay, ini kaedah bokashi. Kaedah bokashi agak rumit sebabnya kita perlu menyediakan bokashi brand tu tadi. Wheat brand bokashi tu. Proses dia sama macam EM tu tadilah. Kita nak kena menyediakan bokashi brand tu. Buat dulu dia dan kemudian kita akan guna pada sisa makanan kita. Okay, dalam proses tu dia nak kena ada molasses lah. Okay, black stripe molasses. Ini yang likat lah, okay, yang pekat, concentrated. Dia akan guna EM1 yang dicampur. Okay, ada wheat bran. Okay, dedak lah, okay, ataupun temukut ke. Okay, kita akan gunakan. Okay, dan dicampur, digaulkan dan diperap juga selama 2 minggu. Okay, selepas 2 minggu barulah boleh digunakan. Okay, dan dia ada bekas dia. Bekas dia yang uniknya untuk bokashi, dia ada pipe. Okay, dia ada pipe kat sini untuk kita keluarkan air, cecair yang dihasilkan semasa proses kompos. Cecair ni jangan buang. Cecair ni sebenarnya adalah baja juga.
Okey, yang mana kita akan dilutekan dia, kita cairkan dia dengan air sikit. Okey, dengan cair sebab cecair yang dihasilkan ni adalah pekat, okey, dan kita perlu larutkan lah, okey, sebelum kita gunakan untuk tanaman. Okey. So kaedah dia, masukkan sisa makanan, taburkan dengan bokashi bran tu tadi. Okey, setiap hari sehingga penuh. Okey. Ini kaedah kompos tanam. Maksudnya sisa kita ni ditanam. Maksudnya kita buat satu lubang, okey, kita buat anggaran lah ikut keluasan tanah yang kita ada di rumah. Okey, dan kita akan masukkan sisa kita ke dalam, penuhkan ke dalam lubang tersebut dan kita akan tutup, okey, dengan tanah yang kita korek tadi tu. Dan selepas ini dia ambil masa lama sikit. Okey, dia ambil masa 6 bulan. Okey. Untuk sisa-sisa kita ni terurai semualah. Okey. Terurai dan jadi baja. Okey, dan terus boleh tanam pokok. Tanam sayuran kita lah dekat atas tanah tersebut. Okey. Yang ni kaedah tanam. Ini pun kaedah yang mudah jugalah tapi dengan ambil masa yang lama. Okey. Okey. Ini adalah antara cadangan bekas kompos yang sesuai kita gunakan di rumah. Okey. Sebab kita di bulan puasa ni kebanyakan kita akan masak. Kan? Masak dan kita akan hasilkan sisa, kita akan adalah daripada segi sebelum dari segi penyediaan makanan tu kita dah sisa. Lepas tu selepas makan pun ada sisa lagi. Okey, jadi tong yang sesuai ataupun bekas yang sesuai digunakan sama ada kita beli beg kompos ni ataupun kita pakai tong sampah hitam pun boleh ataupun kita beli tong biru ni. Tong biru terpakai. Tapi tong biru ni kita kena olah sikit lah. Kita buat pintu kat bawah dia. Okey, macam yang sistem kompos mudah tadilah. Dia buat lubang, okey, tebuk lubang keliling bekas dan juga buat pintu untuk kita ambil hasil kompos. Sama juga dengan beg. Tapi dengan beg ni dia tak perlu buat lubang dah. Okey, dia dah beg ni macam dia guna material yang khas lah untuk kompos. Okey. Menggunakan beg. Ataupun guna yang kaedah bokashi tadi, dia menggunakan bekas macam bekas air tu, okey, yang kecil tu, kita boleh juga guna bekas ni. Okey, bekas ini. Okey, bekas air yang kecil tu boleh kita jadikan sebagai tempat kompos. Okey, jadi kita boleh letak di rumah. Okey. Okey, untuk makluman, bekas beg kompos yang hijau ni kita gunakan, kita buat dalam tempoh dah 2 tahun lah kot, tak silap saya, dalam kelas co-curriculum, okay, untuk pelajar-pelajar yang mengambil subjek masyarakat dan kelestarian alam. Okay, kami berikan beg kompos ni untuk mereka gunakan di dalam kampus, maksudnya di asrama. So kita akan bagi kepada setiap pelajar di setiap yang mengambil kursus ni lah, kursus koke ni. Okay, dia akan buat kompos dia secara individu dan kita bekalkan beg ni. Dan bila kita tanya ada tak isu bau ke dan sebagainya, dia kata tak ada isu. Okay, sebab dia dah tutup lah macam ni, sebab kita akan letak sisa makanan, kita akan cover dengan daun kering ke. Tapi kalau kata kes untuk student yang di asrama, dia orang menggunakan paper shredded, maksudnya dia ada kertas yang dicarikan, okay, dan dia tutup dengan kertas. Okay. Itu kaedah yang dia orang gunakan. Kalau tak ada, dia orang boleh je ambil daun-daun kering di sekitar kolej kediaman ataupun di kampus lah. Okay, dan dia orang tutup. So tak ada isu sebenarnya nak buat kompos ni. Di asrama juga boleh dibuat. Okay. Sebab bekas ni dia tak bocor lah ya, sebab bekas beg kompos ni adalah plastik lah. Okay, so dia ada ruang, dia ada rongga-rongga lah pengudaraan sebenarnya di dalam bukan di luar, di dalam tu sikit. Okay. Okay, ini yang kita gunakan untuk pelajar-pelajar kita di dalam kampus.
Okay, so insyaAllah pelajar yang baru mendaftar semester ni akan yang mengambil subjek SMZ ni 19801 masyarakat dan kelestarian alam ni akan akan membuat projek ni lah, kompos ni. Okay, next. Okay, apa kebaikan daripada baju kompos yang kita hasilkan? Okay, yang pertama dia ia memusnahkan patogen, biji lalang dan juga apa-apa yang inilah patogen pembawa penyakit tu. Ia juga dapat mengurangkan bau semasa proses penaburan baja dan juga mengurangkan jumlah baja kimia yang digunakan. Dan dapat menghasilkan tanah yang lebih berkualiti dengan bahan organik yang lebih stabil dan juga ia dapat melambatkan pelepasan nutrien ataupun nitrogen adalah berfaedah lah kepada tanaman dan juga mikrob tanah sebab tadi saya ada bagi tahu kompos ni kaya dengan fosfat dan nitrat. Dan apa faedahnya ke atas tanah, terhadap tanah? Dia mempunyai keupayaan yang unik untuk memperbaiki struktur tanah tersebut. Dan juga dapat mengurangkan kepadatan dan kemampatan tanah dan membekalkan nutrisi pada tanah, nutrisi makro dan juga mikro, dan juga dapat meningkatkan pengudaraan dan juga kemampuan untuk takungan air, dan ia menghalang penyakit daripada tanah dan juga dapat mengurangkan kehakisan tanah dan kehilangan bersih. Apa maksud mengurangkan kehakisan tanah ni? Sebab kita tanam pokok, kita tanam pokok tanaman ke ataupun pokok sayuran ataupun pokok-pokok landscape ke, ia dapat mengurangkanlah hakisan tanah. Dan juga ia menggalakkan pertumbuhan bakteria yang baik ataupun yang berfaedah lah ke atas tanah. Itu antara kaedah faedah kompos yang boleh yang baik lah yang boleh kita buat. Jadi saya rasa untuk sebelum saya akhirkan ni kesimpulan yang boleh dibuat adalah kita ingin menggalakkan lah semua orang dan terutamanya komuniti UNIMAP lah dalam mengamalkan aktiviti pengkomposan di rumah, yang mana amalan ni kita boleh buat. Memang permulaannya agak susah sebab kita kena belajar mengasingkan sisa makanan kita. Semasa kita nak buang ke dalam sinki tu, di dalam sinki tu kita sediakan satu bekas untuk kita letak sisa makanan. Dan kita akan tapis lah untuk asingkan, dan juga kita akan buang yang mana yang kita boleh buang, kita akan buang. Yang boleh kita semula, kita semula. Supaya kita dapat mempraktikkan dan juga menjalankan kehidupan seharian kita dengan lebih lestari. Saya dah pula di rumah lah saya mengajar anak saya, maksudnya saya sediakan satu di dalam sinki kita letaklah satu penapis lah, yang letak di tepi sinki tu. Maksudnya setiap kali dia nak buang sisa makanan, dia dah tahu dah sisa makanan kalau ada letak dekat dalam bekas hijau ni yang berongga lah, yang kita boleh tapis. Maksudnya sisa makanan kita buang letak terus kita akan tapis dulu. Jadi bila dia belajar, dia dah tahu dah, yang ni nak buang kat sini, yang sisa kertas ni nak buang kat mana. So dia dah tahu dah tempat yang dia buang. Dan untuk tujuan untuk kita buat pengasingan ni sebenarnya adalah untuk mencapai sasaran tu lah, untuk mengurangkan sisa makanan yang dibuang tu secara global sebanyak separuh tadi, 45%. Dan juga semua pihak juga perlulah memainkan peranan lah bagi mencapai kelestarian alam ni sekitar
pemerintah sebab ini adalah tanggungjawab kita bersama. Okay. So saya akhiri dengan kata-kata inilah. Hargai makanan, elakkan pembaziran, dan juga ini adalah ayat daripada surah Al-Isra, ayat 27, yang mana sesungguhnya orang-orang yang boros itu adalah saudara-saudara syaitan, sedangkan syaitan itu pula adalah makhluk yang sangat kufur kepada Tuhannya. Jadi sama-samalah kita berusaha semampu yang boleh, sebaik yang boleh untuk kita menghargai makanan yang kita ada dan tidak melakukan pembaziran dan mengurangkan pelupusan sisa makanan kita di tapak pelupusan sampah. Dan kita jalan buat satu amalan yang lain lah yang seperti saya terangkan sebelum ini. Okey, itu saja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih kepada yang berbahagia yang berbahagia Profesor Madya Dr. Irnis. Sangat menarik pada tajuk ini. Saya pun tertarik sangat dengan tajuk pada hari ini. Okey, sekarang ada 212 peserta. Sekarang ni pihak KOSEM ada sediakan link kehadiran untuk mendapatkan CJ. So peserta-peserta boleh isi Google Form tersebut tanpa membuang masa. Tanpa membuang masa, saya akan membuka soalan kepada peserta. Jika ada soalan, boleh tulis dekat chat box ataupun boleh on mic anda untuk tanyakan soalan kepada Dr. Irnis. Jika ada soalan boleh tulis dari chat box. Ramai yang dah faham kot. Saya rasa benda yang biasa kan yang kita ada, yang boleh kita buat sendiri. Ni ada seorang peserta, Nurhayati Sabani. Okay, saya akan membaca soalan Doktor. Assalamualaikum. Hai Dr. Irnis, saya Hayati dari FKTEN. Nak tanya, kalau plastik parcel shopping online tak boleh ke kita semulakan? Okey, Assalamualaikum Hayati. Okey, untuk plastik parcels tu, dia sebab berwarna. Okey, dia ada warna hitam kan dan dia ada bercorak. Dia yang boleh dikitas semula tu adalah yang plastik yang putih. Okey, plastik parcels ni selalunya memang dia akan dia tak dapat dikitas semula lah. Okey, setakat ni bila yang saya tanya tempat-tempat ataupun industri yang menjalankan aktiviti rawatan ke atas barang-barang kita semula ni, macam contohnya plastik lembut. Plastik parcel ni adalah kategori plastik lembut lah. Ia masih tidak dapat dikitas semula. Okey, dan dia saya rasa sebab dia memerlukan proses yang rumit lagi lah. Okey, sebab berbanding dengan plastik botol yang mana kita dah tahu dah setiap plastik tu kategori dia kategori apa. Macam plastik parcels ni dia adalah plastik yang kategori 7 yang kebanyakannya selalunya yang tidak dapat dikitas semula dan akan dibuang lah. Okey, saya harap dapat membantu jawapan tu Puan Hayati. Okey, terima kasih Dr. Irnis. Ada soalan lagi daripada peserta? Okey, terima kasih Dr. Irnis. Ada soalan lagi daripada peserta? Okey, terima kasih Dr. Irnis. Ada soalan lagi daripada peserta? Okey, terima kasih Dr. Irnis. Ada soalan lagi daripada peserta? Okey, terima kasih Dr. Irnis. Ada soalan lagi daripada peserta? Okey, terima kasih Dr. Irnis. Ada soalan lagi daripada peserta? Okey, terima kasih Dr. Irnis. Ada soalan lagi daripada peserta? Okey, terima kasih Dr. Irnis. Ada soalan lagi daripada peserta? Okey, terima kasih Dr. Irnis. Ada soalan lagi daripada peserta? Okey, terima kasih Dr. Irnis. Ada soalan lagi daripada peserta? Okey, terima kasih Dr. Irnis. Ada soalan lagi daripada peserta? Okey, terima kasih Dr. Irnis. Ada soalan lagi daripada peserta? Okey, terima kasih Dr. Irnis. Ada soalan lagi daripada peserta? Ok
Jika ada soalan silalah cek di chat box. Ini ada komen daripada Dr. Numbazatul. Dia kata saya setuju dengan makanan cepat basi tu nasi. Ya, betul. Nasi lah yang jadi punca lah kan. Yang paling banyak lah yang kita hasilkan di rumah dan kita tak boleh buat apa. So kaedah dia memang kita kena buat kompos lah kalau ada. Tu ada Encik Hafiz ada komen. Dr. Hayati boleh bina eco-brick. Ya, eco-brick boleh daripada plastik sekali guna. Okay. Eco-brick ni kalau kata nak ni nanti eco-brick ni adalah satu binaan yang mana kita menggunakan botol plastik dan kita masukkan ke semua plastik-plastik lembut ni ke dalam botol-botol ini dan dia kalau kata kita kumpulkan masukkan dalam tu kita akan hasilkan satu binaan yang lain lah kita boleh buat tapi kena kumpulkan dalam keadaan yang banyak lah dalam kuantiti yang banyak dan padat dalam satu botol tu dan kita boleh buat sama ada buat kursi ke bangku lah kita buat bangku kita buat meja ke macam tu boleh kita buat. Okay. Tong biru. Okay, Cik ni Zulfaka, doktor Dr. Zulfaka. Tong biru kompos di rumah tu. Okay, tempah di mana? Okay, tong biru ni sebenarnya boleh buat sendiri. Okay, kita boleh buat sendiri ataupun sebabnya dia hanya kita kerat je. Kita kerat dia punya pintu dia tu lah. Tapi kalau nak tempah macam saya hari tu sebab saya dia buat satu kelas lah tahun bila dah lama dah 2017 kot ada buat kelas macam mana kaedah nak buat dan juga nak buat tong tu. So kita menggunakan khidmat technician daripada FKTK. Okay, kena tanya technician di situlah sama ada dia nak buat lagi ke tak. Yang tu dengan khidmat melukis sekali. So ada bayaran dia lah dia ambil untuk tong tu. Okay. Kalau kita potong sendiri pun boleh je. Okay. So kita kena ada peralatan lah. Nak tempah boleh. Nanti saya inform, saya bagi tahulah dia nak buat lagi ke tak lah. Okay. Kena tanya dia dulu. Okay. Sebab saya minta bantuan dia lah untuk buat tong kompos tu. Okey, terima kasih Cik Ahmad Nizam. Okey, Dr. Suzana Okey, beg kompos hijau beli di Shopee atau dijual di Kosem? Okey, atau boleh dapat free. Okey, beg kompos hijau ni boleh dibeli di Shopee. Harga dia dalam lingkungan ikut saiz saja, ada ikut saiz. Antara 20 hingga 30 lah. Okey, 20 hingga 30 ringgit ikut saiz tong tu, beg tu. Okey, kita tak bagi free lah. Okey, kita gunakan untuk student tu pun kita bagi pinjam kepada student. Maksudnya student akan buat dalam tempoh sepanjang satu semester dan dia akan pulangkan balik kepada kita dan baja yang dihasilkan tu kita akan gunakan di kawasan sekitar Kosem lah. Kita sebab di Kosem ni kita ada satu kebun. So ada tanaman sikit lah kat situ. So kita akan gunakan baja tu di tapak kebun tersebut. Okay, Dr. Suzana kena belilah tong ni beg kompos tu. Murah je. Ada lagi, okey. Ada peserta daripada nama Fatin. Assalamualaikum Dr. Irni, saya Fatin daripada Jabatan Pembangunan. Tempoh masa untuk sistem kompos mudah ambil masa selama 1 bulan hingga 2 bulan. Jadi kalau kita tambah sisa di atas tempoh bertambah ataupun boleh guna lagi? Ataupun tidak boleh diguna lagi? Okey, terima kasih Prof. Fatin daripada Jabatan Pembangunan. Okey, memang kompos mengambil masa, sebulan hingga 2 bulan, tapi kita ingat kalau kata kita tambah sisa di atas, hasilnya kita akan dapat di bawah. Okey, dia masih boleh digunakan.
Okey, maksudnya kita akan keluarkan, once bekas kita penuh, kita akan keluarkan separuh dan kita akan tinggalkan separuh di dalam bekas kompos kita tu. Okey, kita keluarkan, maksudnya kita masih boleh gunakan dia. So yang kita keluarkan tu, kita akan biarkan dia dalam tempoh 2 minggu lah untuk pastikan dia betul-betul matang untuk digunakan sebagai baja. Okay. Sebab sistem kompos mudah ni dia tak memerlukan apa-apa teknik pun. Maksudnya kalau kita kata kita nak kacau pun, kita nak gaul pun, maybe dalam 2 minit je ataupun 1 hingga 2 minit je kita bagi dia sebati kan, bagi gaulkan dia. Lepas tu kita biarkan dia balik. Okay. Dan ataupun kalau kata kita nak biar tu, dia jadi kompos pasif lah. Okay, kompos pasif yang mana kita tak perlu buat apa-apa, kita just biarkan macam tu dan lama-lama bekas tu nanti dia akan reduce, dia akan menurun. Okay, so kita akan dapat baja. Okay, maksudnya sisa kita tu akan terurai sendiri. Bekas tu masih boleh digunakan. Okay. Okay, ada peserta yang bernama Ahmad Syahuti. Boleh tak sisa makanan tu kita campurkan dengan bahan mentah macam perut ikan? Okey. Di rumah perut ikan ni sebenarnya dia akan mengundang serangga ataupun seperti semut, cicak datang. Okey. Kita kalau yang jenis-jenis yang perut ikan semua tu kalau boleh kita elakkan dalam bekas kompos kita. Okey, sebab benda-benda tu yang akan menyebabkan binatang-binatang tu datang lah. Okey, dan kalau kata kita menggunakan kaedah tanam tu tadi tak apa, kita boleh masukkan je semua duduk dalam tu. Itu tak ada masalah di tanah. Okey, di tanah. Sebab kalau kata kita guna bekas, kita takut benda-benda semut-semut ni lah datang, walaupun kita akan tutup, kita akan cover, tapi memang akan adalah juga. Okay, so saya nak maklumkan jugalah, kalau buat kompos ni kita jangan ingat tak adalah macam bulat ke kecil-kecil tu kan, benda-benda tu tak ada, mesti ada. Okay, sebabnya kita punya kompos, bekas kompos kita tu sometimes dia dalam keadaan lembab. Okay, memang dia akan adalah serangga-serangga ni yang datang. Okay, mungkin sebab bau lah. Okay, bau dan juga tapi benda tu tak ada masalah lah kalau kata kita bilas dulu kita punya sisa makanan tersebut. Okay, macam perut ikan, tulang keras lah, tulang ayam dan juga tu kita elakkan lah, kita jangan buang dalam bekas kompos kita. Okay. Okay, lepas tu Syafiqah Azani, terima kasih atas konsen Dr. Yunis. Harap lepas ni ada seminar untuk recycling of plastic waste. Okay, insyaAllah kita akan jemputlah nanti. Webinar ni akan dibuat insyaAllah setiap bulan. Okay, kita akan jemput nanti pakar-pakar lah dalam bidang plastik pula untuk bercerita tentang kaedah kita semula menggunakan plastik. Okay, terima kasih Syafiqah. Kepada peserta, ada pertanyaan lagi kepada Dr. Yunis? Okay, daripada Cik Sazali ya. Sila. Assalamualaikum Dr. Waalaikumsalam. Tadi semasa ucapan doktor ada menyebut tentang mesin pelupusan sisa pedal. Kalau boleh saya nak tahu cara ataupun kaedah pelaksanaan mesin tersebut, sama ada sistem pasang ke apa ke. Tak berapa jelas lah Cik Sazali. Tak apa jelas. Apa soalan dia? Mesin pelupusan yang doktor maklumkan tadi tu. Mesin? Cara ya, mesin pelupusan daripada Shopee tadi tu. Oh, bag tu tadi. Ada tadi
doktor tersebut. Di situ harga dia lebih kurang dalam 2,000 ke 3,000 saja. Oh, mesin. Okey, mesin kompos. Komposter lah kita panggil. Cara dia melaksanakan mesin tu. Oh, okey. Mesin yang ada di pasaran tersebut, okey, dia menggunakan elektrik lah. Okey, dia menggunakan tenaga elektrik yang mana sisa makanan yang dimasukkan ke dalam bekas tersebut, dia ada apa tu panggil, ada heat lah. Ada haba, okey, untuk memanaskan ataupun untuk menguraikan sisa makanan dalam tu. Dia ada menggunakan teknik haba kat dalam tu. Okay, dia akan keringkan, dia akan proses lah kita punya sisa makanan dalam mesin tadi tu. Okay, dan dia ada blade kat dalam tu supaya semua sisa-sisa tadi tu dapat dihancurkan. Okay, yang dia memang kos dia tinggi lah. Okay, satu sebab dia nak menggunakan elektrik tadilah. Okay, dan dia ada elemen heating kat dalam tu. Okay, untuk menjadikan sisa makanan kita tadi tu hancur dan juga terus menjadi baja lah. Okay, itu dalam proses tu memang dia dapat hasilkan dalam tempoh 24 jam kita masukkan sisa makanan. Okay, yang mana yang sekarang ada di Kosem pun macam tu jugalah. Kita masuk sisa, esok tu dah jadi baja. Okay, tapi kos tinggi sikit lah. Yang saya ajar ni kos yang tidak menggunakan kos ataupun kos yang rendah lah untuk kita buat kompos. Boleh cari. Kita type je dekat Shopee tu, kita type je tulis komposter. Memang ada lah akan keluar komposter. Okay, jawab soalan Cik Sazali? Ya. Terima kasih doktor. Terima kasih. Okay, sama. Ada siapa-siapa lagi ingin tanya soalan kepada doktor? Tak ada dah kot, Syairah. Tak ada dah. Okey, terima kasih kepada Dr. Ines kerana berkongsikan tentang urus sisa pepejar organik dengan baik untuk kelestarian alam. Daripada tajuk webinar ni kita dapat memberi kesedaran kepada kita bahawa sisa organik ni penting juga untuk alam sekitar kita. So kita tak perlulah kalau ada sisa makanan tak perlu bang, kita boleh menjadikan baja menggunakan sisa makanan tersebut. Sebelum berakhir sesi, sebelum mengakhiri webinar ini, kita ada sesi takat gambar. So sebentar. Semua boleh buka kamera kot. Saya meminta kepada semua peserta untuk buka kamera untuk sesi takat gambar. Okay, saya kira 1, 2, 3. Okay. Tak apa PC, tak ada kamera tak apa. Okay. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Okay, saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada peserta-peserta yang join pada webinar pada pagi ini. Terima kasih. Okay, terima kasih semua. Okay, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Ines.